Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Jumpa lagi kita di Bilik Mesyuarat ini adalah untuk memberikan taklimat berkaitan dengan lakuan motor ya. Kami dari PJ1, PJ2 yang terdiri daripada 4 orang jejaka yang terdiri daripada Azam Wahid, Saudara Adam dan Saudara Fazli. Berkaitan dengan tajuk hari ini ya, iaitu lakuan motor. Kami akan membentangkan berkaitan dengan graf lengkup prestasi. Graf lengkup prestasi ini amat penting kita sebagai guru pelatih atau sebagai juru latih untuk melatih anak-anak murid kita dan bakal atlet yang bakal mewakili sekolah ataupun mewakili rumah-rumah sukan. Kita pergi kepada definisi lakuan motor ya. Menurut Meiji 1989, kemampuan individu untuk mempamerkan perubahan dan peningkatan yang kekal dalam kemahiran motor hasil daripada praktis ataupun pengalaman. Berdasarkan kepada definisi yang diberikan, boleh saya huraikan di mana kemahiran ini kita akan dapat melalui praktis ataupun pembelajaran yang melibatkan masa. Semakin bertambah masa kita belajar, semakin cepat kita mempamerkan perubahan, peningkatan dalam sesetengah sukan yang kita cuba. Untuk yang pertama, saya akan menyatakan lengkup-lengkup yang ada di dalam graf prestasi ini. Terdapat 4 lengkup ya yang kita boleh tengok ya, 4 jenis lengkup. Iaitu lengkup yang pertama adalah lurus, kedua cengkung, ketiga cembung, keempat adalah ogive yang berbentuk S. Perubahan dari segi keupayaan, kawalan dan prestasi motor boleh digambarkan melalui lengkup pembelajaran kemahiran dan prestasi motor, seperti graf-graf yang kami akan bincangkan nanti. Untuk graf yang pertama adalah graf lengkup linear. Untuk yang pertama adalah graf ini melibatkan peningkatan prestasi yang seimbang. Maknanya tak adalah dia nak start awal-awal tu dia bodoh dulu, lepas tu dia baru nak naik, tak ada. Yang ni lurus. Kalau lurus ni dia direct aja, dia terus meningkat. Maknanya pembelajaran kemahiran dia sama aja. Dia buat benda yang sama. Sebab kalau kita melakukan benda yang sama, kita akan konsisten mendapatkan dia punya impak itu sama. Kesan dia meningkat berdasarkan aktiviti yang kita lakukan. Untuk graf lengkup lurus ini, seperti yang graf pertama semakin banyak pembelajaran yang dilaksanakan, iaitu masa, semakin banyak kemahiran yang diperolehi. Contohnya dalam kemahiran menjaring bola keranjang. Kemahiran bola keranjang dia satu je, dia tak ada jalan lain. Dia just shoot. Kalau tangan tu dah betul, kalau mula-mula untuk sebagai seorang yang atlet mula-mula baru nak belajar, dia akan slow, maknanya dia slow naik, nak betulkan lakuan dia tu. Kalau apabila dah betul lakuan tu, masa pembelajaran tu dia berkadar langsung dengan pembelajaran. So apabila dia lagi banyak masa dia belajar, lagi banyak lakuan motor dia betul. Maknanya percentage untuk dia shoot masuk dalam basket tu adalah tinggi. So berdasarkan graf prestasi ni kita boleh tengok dia mencanak naik. Dia tak ada melibatkan macam contoh badminton. Mula-mula kena belajar ambil bola lepas tu kena kilas. Yang tu dah masuk graf lain. Kalau bola keranjang ni shoot je. Bola jaring pun sama, shoot je. Dia ada satu cara je untuk shoot. Kalau dalam definisi shoot yang sebenar dalam bola keranjang dan bola jaring, dia satu cara je. Tapi dia bergantung juga kepada orang lain. Ada shoot macam-macam, pelik-pelik. Tapi dalam teori ada satu je, shoot je. Seterusnya kita pergi kepada lengkup cembung. Dia akan diceritakan oleh saudara Adam.
Okey, baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Saya akan meneruskan perbincangan kita tentang tajuk ataupun subtopik berkaitan lengkuk cembung. Pertama sekali, lengkuk pembelajaran ini menggambarkan peningkatan prestasi yang tinggi di awal proses pembelajaran dan kadar peningkatan tersebut akan berangsur kurang pada penghujung proses tersebut. Ketika awal latihan, pelatih akan mengalami peningkatan dalam proses pembelajaran yang mendadak dan sehingga menurun kepada kemahiran asas. Apa yang saya ingin highlightkan pada hari ini adalah lekuk cembung ni menerangkan tentang proses latihan individu yang mana pada peringkat awal proses pembelajaran yang dialami oleh individu tersebut meningkat, kemudian mereka akan berangsur berkurang, yang mana berkurang tu maksudnya bukan tiada apa-apa pembelajaran, tetapi berkurang tu merujuk kepada penurunan kemahiran, iaitu menurun kepada kemahiran asas, maksudnya kemahiran yang tinggi kepada kemahiran asas. Baiklah, saya menyediakan beberapa contoh yang dapat kita fikirkan ataupun aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Saya mengambil contoh pertama adalah dalam sukan tenis. Dalam sukan tenis, kemahiran memukul boleh diperoleh dengan kadar yang cepat. Selepas tahap penguasaan kemahiran memukul atau dipanggil nama lainnya pemukulan stroke dengan laju dan terkawal berlaku dengan kadar perlahan selepas latihan pukulan stroke yang laju tersebut dilakukan. Okey, mana kat sini apabila pemain tenis tu memulakan latihan dengan pukulan stroke yang kuat, okey, kemudian kemahiran seperti kemahiran menghantar, membuat hantaran ataupun membalas hantaran akan diikuti selepas kemahiran tinggi tersebut berjaya diaplikasikan. Kita akan pergi kepada contoh yang kedua. Okay. Contoh yang kedua, saya ambil contoh melalui sukan badminton. Pada kemahiran awal, iaitu kemahiran tinggi yang mana kemahiran membalas pukulan smash dapat diperolehi dengan cepat melalui penguasaan membalas pukulan smash. Maksudnya kat sini, pihak lawan membuat hantar atau membuat jumping smash kepada individu tersebut. Individu tersebut dapat membalas pukulan smash tu dengan bermain permainan net yang terkawal. Seterusnya, kemahiran net tu dapat diaplikasikan oleh atlet tersebut yang mana permainan net tu merupakan penurunan prestasi atlet. Maknanya permainan net ni merupakan kemahiran asas. Jadi selepas dia dapat membalas pukulan smash pihak lawan, individu tersebut dapat mengaplikasikan sebagai kemahiran asas, iaitu permainan net. Okay. Contoh yang ketiga adalah dalam sukan baseball, softball. Okay. Apabila pukulan dalam sukan softball, pukulan bola diaplikasikan semasa pitcher membuat hantaran ataupun membuat balingan ke arah individu yang memukul, iaitu batter. Okay. Apa yang kita dapat aplikasikan adalah batter ataupun individu yang memukul bola tu membuat pukulan lambung, maknanya home run. Okay. Selepas dia dapat membuat pukulan lambung tu, barulah dia dapat mengaplikasikan pukulan menghentikan bola, maksudnya pukulan stop ball. Maknanya selepas dia dapat mengaplikasikan pukulan yang laju, barulah dia dapat mengaplikasikan pukulan yang perlahan. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya menyerahkan perbincangan kepada moderator kita. Okey, terima kasih kepada saudara Adam atas penerangan berkaitan dengan graf lengkuk cembung tadi ya. Kita dapat lihat ya dalam graf lengkuk cembung ni graf cembung ni dia ada dua saya dapat lihat dua perkara lah. Yang pertama, graf tu untuk menaik first tu dia akan belajar benda yang senang. Contohnya dalam tenis memukul, dalam softball membaling. Maknanya tu benda senang, kita just baling. Kalau dalam badminton kita pukul. Lepas tu sebab tu dalam graf tu dia mendatang cepat naik. So bila dia sampai tahap akhir tu, dia dah start, dia dah masuk fasa kebiasaan.
Kebiasaan tu dah pasal sepatutnya dah boleh guna pasal kilas, pasal dia nak fake masa smash. Okey. Maksud tu lihat dia proses pembelajaran jadi perlahan. Sebab apa? Sebab sesi pembelajaran tu susah untuk seorang atlet untuk mempelajari benda tu. Untuk memukul tu memang dia boleh buat dengan laju. Mana-mana atlet boleh buat dengan laju. Tapi untuk ke fasa seterusnya, ke fasa kilasan dan sebagainya, dia mengambil masa yang lama. Sebab tu graf itu menjadi berkurangan untuk menjadi optimal. Okey, seterusnya kita pergi kepada saudara Azam yang akan membentangkan berkaitan tajuk graf cengkung, lengkuk cengkung. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Okey, saya akan menerangkan sedikit mengenai lengkuk cengkung. Lengkuk cengkung ni dia berbeza dengan lengkuk cembung yang telah diterangkan oleh saudara Adam tadi. Di mana lengkuk cengkung ni pada permulaan latihan dia akan bermula dengan sangat perlahan sebab kemahiran yang hendak diajarkan tu agak susah, seperti sukan renang. Jadi dia memerlukan ansur maju yang agak perlahan dan kemudian akan meningkat dengan mendadak ketika di hujung proses latihan. Hal ini disebabkan kemahiran yang dilatih tu agak sukar untuk diadaptasi oleh atlet lah. Jadi dia bermula dengan agak perlahan. Antara contoh menguasai kemahiran contoh kemahiran yang akan dikuasai yang berkaitan dengan lengkuk cengkung ialah berenang. Sebab apa? Dalam kemahiran berenang ni kita perlu menguasai kemahiran bernafas. Sebab apa? Berenang memang amat mementingkan pernafasan. Jadi untuk kuasai teknik pernafasan ni mengambil masa yang agak lama. Sebab semua jenis gaya berenang memerlukan pernafasan yang baik untuk dilatih kepada kemahiran lebih tinggi. Jadi apabila kita telah kuasai kemahiran berenang di awal latihan, maka atlet tersebut akan dapat kuasai gaya-gaya yang lain lah, gaya-gaya yang seterusnya. Okey, ini merupakan contoh graf lengkuk cengkung. Dapat kita lihat pada awal praktis yang bawah ni dia bermula dengan perlahan, iaitu mendata dahulu, dan kemudian dia akan mula meningkat dengan mendadak sehingga mencapai tahap peak dia. Maksudnya atlet telah menguasai kemahiran tersebut. Contoh sukan lain yang saya dapat berikan ialah sukan gimnastik. Sebab pada permulaan sukan gimnastik agak sukar untuk melembutkan tubuh badan dan mengambil masa lama untuk mendapatkan kelenturan yang kita hendaki. Dan apabila kita telah mencapai tahap kelenturan yang dikehendaki, maka atlet tersebut akan dapat melakukan gaya-gaya yang pelbagai dalam sukan gimnastik. Jadi sukan gimnastik merupakan salah satu sukan yang boleh kita ambil contoh untuk lengkuk cengkung ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saudara Azam atas penerangan yang diberikan tadi. Okey. Untuk kita dapat lihat dalam graf lengkuk cengkung ni pada permulaannya pelajarannya hanya sikit, tapi masa yang diperlukan oleh atlet itu untuk pembelajaran isi yang tu sikit tu memerlukan masa yang panjang sebelum dia cepat naik. Okey, kita dapat proses yang first tu sangat susah. Macam contoh tadi berenang, kita perlu ambil pernafasan sebagai kemahiran yang pertama untuk kita lakukan aktiviti seterusnya. Kemahiran untuk menafas dengan betul ni amat penting ya untuk lakukan aktiviti seterusnya seperti kuat dada, berenang gaya bebas dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada saudara yang terakhir kita, iaitu saudara Fazli, untuk menerangkan berkaitan dengan lengkuk S, iaitu graf lengkuk ogive. Dipersilakan. Okey, saya akan terangkan sebelum itu terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Okey, baiklah, saya akan terangkan tentang lengkuk S ataupun lebih mudah dikenali sebagai lengkuk ogive. Okey, secara ringkasnya
Lengkuk OGIF ni dia sebenarnya menggabungkan tiga lengkuk yang kita yang kawan saya terangkan tadi, iaitu yang pertama lengkuk lurus ataupun linear, yang kedua lengkuk cembung dan yang ketiga lengkuk cengkung. Okey, lengkuk OGIF ni dia sebenarnya dia menggabungkan tiga-tiga ni sebab apa? Sebab pada asasnya seseorang atlet ni dia mesti ada proses naik dan turun, kan? Ada masa dia naik, ada masa dia turun. Okey, kenapa dia ada lengkuk linear, lengkuk lurus? Sebab pada permulaannya dia kosong, tapi pada pengakhirannya dia berjaya lah. Okey, kenapa dia ada lengkuk cembung pula? Pada awalnya tadi dia, kalau kita tengok lengkuk cembung di atas ni. Okey, pada awalnya dia juga kosong tadi. Dia meningkat dan mendatar. Okey, kat sini lah berlakunya lengkuk cengkung. Bila dia mendatar, dia naik balik semula, barulah dia jadi bentuk S tadi. Okey, nampak tak? Dia akan jadi bentuk S. Okey. Sebab apa? Sebabnya mungkin perkara ni berlaku pada proses selepas dia pertandingan. Dia akan mengalami penurunan lah sebab waktu pertandingan tu mungkin dia dah all out, jadinya habis pertandingan kita gelarkan sebagai burn out lah. Jadi kat situ dia ada proses penurunan prestasi. Saya bagi contoh macam Usain Bolt lah. Usain Bolt pada 2012 dah salah saya, 2012 kejohanan Olimpik di London ke? Beliau telah mendapat pingat emas dalam acara 100 meter. Namun selepas tahun tersebut, kejohanan di Amerika tak salah saya, beliau telah dikalahkan oleh Jason Catlin. Pada Usain Bolt dapat nombor 2, Jason Catlin dapat nombor 1. Tapi Olimpik yang Rio 2016, Olimpik Usain Bolt dapat semula gelaran nombor 1 dunia lah, dapat pingat emas waktu itu. Okey, jadinya secara mudah ni kita dapat simpulkan yang OGIF ni dia satu graf yang kita boleh lihat pada atlet-atlet kebangsaan antarabangsa. Sebenarnya graf-graf ni dia merujuk pada kita juga. Contoh, ada atlet yang daripada awal dia akan naik sampai habis. Contohnya atlet negara-negara luar lah. Contoh macam pemain tenis kan. Pada peringkat awal dia biasa je, tapi kenapa umur 40 dia masih lagi boleh meningkat naik? Itu kita boleh gunakan lengkuk linear tadi. Ada atlet yang pada awalnya dia kurang berjaya, tapi akhirnya dia berjaya dan at last dia mendatar saja. Sebagai contoh, kebanyakannya lengkuk ni atlet bola sepak lah contohnya. Dia sampai satu tahap dia akan mendatar je, dia tak akan meningkat lah. Contoh, ada atlet yang awal-awal dia sangat meningkat tapi akhir-akhir dia akan turun. Sebagai contoh, pemain sepak takraw. Pada awal prestasi dia memang dia sangat hebat, tapi tingkat akhir dia akan menurun sebab mungkin faktor usia, kelenturan, kecederaan dan sebagainya lah. Itu sahaja yang saya boleh simpulkan tentang lengkuk OGIF. Saya serahkan semula kepada. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fazli atas penerangan berkaitan graf lengkuk S iaitu OGIF. Okey, di sini ya saya bagi kesimpulan lah untuk yang OGIF ni. Saya bagi contoh dalam gimnastik lah. Sebab gimnastik ni dia mempengaruhi banyak kemahiran. Contohnya kita mula-mula kita belajar lembutkan badan. Okay, lembutkan badan dia proses tu sikit je tapi makan masa. So benda tu ambil makan masa, lepas tu baru belajar benda lain. So bila dia dah belajar benda lain, dia akan masuk kemahiran baru yang melibatkan anggota badan yang lain untuk dilembutkan. So dia jadi ambil masa kejap, lepas tu dia naik balik. Okey, untuk kesimpulan berkaitan empat graf ini ya, kita dapat guna dalam sama ada pra ataupun post. Pra ni kita macam dah target, student kita buat graf macam ni, kita nak graf lurus je. Budak tu kena training, graf lurus naik ikut graf yang kita ni. Tapi benda tu sebenarnya
tak kita expect. Contohnya tiba-tiba budak tu injek ke, so graf tu terjadi turun. So satu lagi kegunaan graf ni adalah untuk kita rekod selepas pada tu. Maknanya selepas game kita tengok ataupun selepas latihan dia punya prestasi macam mana, naik ataupun turun, ataupun mengikut graf yang diinginkan oleh jurulatih ataupun kepada guru itu tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemboleh ubah pembelajaran kemahiran motor. Okey, terdapat dua pemboleh ubah di dalam kemahiran motor ini yang melibatkan graf lengkap prestasi. Okey, pertama adalah perbezaan individu dan pemindahan pembelajaran. Okey, untuk perbezaan individu saya akan menerangkan dalam ni tak ada sebagai nota tambahan untuk pada hari ini kerana masalah yang dihadapi. Okey, kita pergi kepada pemboleh ubah perbezaan individu. Okey, berdasarkan Flashman 1972, dalam kebolehan motor kita boleh berpandukan dua taksonomi keupayaan motor, iaitu keupayaan perspeksi motor dan kecekapan fizikal. Okey, pertama untuk keupayaan persepsi motor adalah koordinasi pelbagai anggota badan. Okey, dia melibatkan interaksi antara anggota badan yang terlibat dalam sesuatu pergerakan. Contohnya, menangkap bola dan membuat hantaran memerlukan koordinasi mata, tangan dan koordinasi tangan dan kaki. So, apabila seseorang ingin menangkap bola, dia akan tengok dulu. So, koordinasi mata dan tangan tu amat penting. Apabila mata tengok bola ke kiri, dia dah boleh pergi ke kiri. Masa tu, upaya anggota badan dan masa reaksi dia untuk bergerak tu amat penting dalam upaya persepsi motor untuk dia meningkatkan prestasinya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ketepatan kawalan. Okey, merujuk kepada keupayaan mengawal kualiti pergerakan yang dihasilkan. Contohnya, penerjun dapat mengawal poster. Okey, kalau kita tengok penerjun negara kita kalau dia terjun tu, dia memang kaku terus masuk dalam air. Dia flip, lepas tu akhir sekali poster badan dia nak celup dalam air tu, dia tak nak splash sangat air tu, dia akan kakukan ataupun keraskan dia punya body dengan muka-muka sekali. Dia akan celup. Dia tak ada macam dia bunyi, dia slope lah. Dia tak ada splash apa sebab dia masuk dalam keseimbangan tu pada atau poster tu. Maksudnya dia masuk dalam ketepatan kawalan. ketepatan kawalan. Dia melibatkan body kita. Jadi kita dalam in control kan, kita boleh control Kita kena kontrol sebab dalam Sebab dia nak dapat hasil yang terbaik tadi. dalam game terjun lompat terjun, kalau splash dia akan dapat kurang markah sebab dia kena masuk, kena celup, baru dapat markah tinggi. Kena lembut, dia kena straight, lembut, dia kena keras lah, senang cerita. Kalau dia ketar-ketar, habis air. Okey, seterusnya kita bagi kepada orientasi respon. Okey, yang ini merujuk kepada keupayaan untuk menghasilkan respon yang sesuai untuk keperluan persekitaran. Contohnya, keupayaan saya selaku pemain bola keranjang, upaya kita untuk menutup ruang pihak lawan untuk melakukan hantaran bola ataupun melakukan jaringan. Maknanya kita dah tahu kalau dia nak shoot, sama ada kita tutup bola tersebut ataupun kita tutup mata dia. Tapi taklah tutup dengan pak. Macam tu kita just hadang mata dia sahaja untuk bagi kesusahan kepada beliau untuk melakukan jaringan ataupun hantaran. menutup vision. Menutup vision dia, kita mari kita sekat matlamat dia. Okay, seterusnya kita bagi kepada masa reaksi merujuk kepada tempoh yang diambil untuk memulakan pergerakan selepas menerima rangsangan. Contohnya dalam bola sepak yang member kita dah tahu dah, member yang dekat defend akan pass kat kita. Kita dah training dengan tu benda sama. So bila dapat je bola dekat defend, dia terus lambung bola dekat kita dah tahu dah masa mana kita nak shoot lagi dekat bola tersebut dan menjadikan gol. Maknanya masa reaksi tu penting. Kalau kita lambat sedikit, bola tu dah dapat defend. Kalau kita cepat sedikit, mungkin defend dah boleh kejar. Okey, seterusnya kepada
kita pergi kepada kelajuan pergerakan tangan, upayaan untuk mengubah tangan daripada kedudukan asal ke kedudukan dengan pantat. Sebagai contohnya badminton. Kita nak smash, atlet nak smash. Dalam keadaan nak smash, tapi dia membuat hantaran di hadapan net. So ini memberikan kesusahan kepada pihak lawan untuk mengambil bola tersebut apabila telah ditipu. Maknanya di sini pergerakan tangan memainkan peranan. Yang penting untuk menipu. Pergerakan ini adalah untuk menipu pihak lawan. Ya, betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada Saudara Azam untuk menyatakan pemboleh ubah yang seterusnya. Silakan. Okay. Pemboleh ubah yang seterusnya ialah kadar kawalan. Kadar kawalan ini bermaksud kebolehan mengubah suai kelajuan tangan atau kaki supaya selaras dengan respon persekitaran. Saya boleh bagi contoh dalam sukan badminton, iaitu seorang pemain badminton akan cuba menukar letak permainan seperti pukulan balas yang secara mengejut kepada pihak lawan supaya pihak lawan akan terkeliru dan tidak dapat membalas balik pukulan. Yang itu merupakan contoh dalam permainan badminton. Yang seterusnya ialah ketangkasan manual, iaitu keupayaan pergerakan keseluruhan bahagian tangan untuk memanipulasi alatan yang bergerak laju. Yang seterusnya ialah kecekapan jari, yang bermaksud keupayaan jari memanipulasi objek-objek kecil. Sebagai contoh, penggunaan jari-jari dalam permainan dart dan pitching dalam softball. Maksudnya dia dapat mengawal jari mengawal peralatan yang kecil menggunakan jari seperti permainan petang dan sebagainya. Jadi dia dapat mengubah jari mengikut kesesuaian permainan. Yang seterusnya ialah ketegapan tangan, iaitu keupayaan untuk mengubah kedudukan tangan dengan tepat supaya dapat meminimalkan kekuatan dan kelajuan. Sebagai contoh, pemain badminton akan melakukan hantaran kilas, tetapi ketegapan tangan yang tegap diperlukan untuk melakukan hantaran kilas tersebut. Jadi ketegapan tangan ni penting untuk setiap pemain badminton yang bagi membantu meminimalkan tenaga yang dihasilkan. Seterusnya kita pergi pula kepada kelajuan jari dan pergelangan tangan. Upayaan jari dan pergelangan tangan dalam melakukan pergerakan alternatif dengan pantas. Contoh yang dapat diberikan ialah pemain badminton mampu melakukan pukulan kilas dengan laju dan tepat kepada sasaran yang disasar. Yang terakhir ialah membidik dan menyasarkan, yang merupakan ketepatan sesuatu objek bagi kebolehan membidik atau menyasar sesuatu objek dengan tepat menerusi pergerakan pantas. Contohnya dalam permainan yang memerlukan sasaran yang tepat, seperti menembak, memanah dan menjadikan bola dalam bola keranjang. Jadi saya. Okey, terima kasih kepada Saudara Azam atas penerangan tadi ya. Dia dapat lihat ya, perbezaan individu ni kita dapat lihat dalam pelbagai konteks yang kita bincangkan tadi seperti yang diberitahu, boleh mempengaruhi graf prestasi, lengkuk prestasi tersebut. So perbezaan individu ini akan menjadi faktor ataupun boleh berubah kepada graf prestasi tadi. Maknanya setiap individu ni graf beza-beza. Dia tak sama. Dia ada individu yang graf belajar kemahiran itu graf lengkuk, ada yang individu yang dapat graf cembung, ada yang graf lengkung dan graf S. Maknanya setiap individu ini berbeza berdasarkan apa poin-poin yang diberitahu tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemindahan pembelajaran yang akan diterangkan oleh Saudara Adam dan Saudara Muhammad Fazli. Okey, untuk jenis-jenis pemindahan pembelajaran yang umum ini adalah pemindahan positif, pemindahan negatif dan pemindahan sifat. Okey, kita pergi kepada pemindahan positif dan pemindahan negatif yang akan diberitakan oleh Saudara Fazli. Okey, baik. Apakah itu pemindahan positif? Okay, pemindahan positif ini merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia ada membantu pembelajaran kemahiran yang baru. Contohnya, pada asalnya kita bermain satu sukan, tapi selepas beberapa lama kita nak cuba sukan yang baru,
Jadinya sukan yang baru tu kita tak perlu belajar daripada awal sangat sebab asalnya kemahiran tu kemahiran yang hampir sama. Sebagai contoh, kita nak belajar berenang. Kita nak belajar terjun. Kan? Pada awalnya kita belajar gimnastik. Gimnastik kan ada lipat-lipat semua tu kan. Front flip lah, semua tu kan. Jadinya benda tu membantu kita untuk kita belajar terjun. Bila kita dah ada dekat papan terjun tu, kita nak buat apa? Kita nak pusingkan badan kita ke, kita nak ke tengah ke tepi ke kan, kita boleh buat. Sebab kita pada asalnya gimnastik tadi kita dah buat perkara yang sama. Cuma bezanya gimnastik dekat atas darat lah. Kalau terjun dekat dalam air. Kiranya kita dapat kolaborasi. Ada kolaborasi lah. Ada memudahkan. Kalau tidak, kalau kita tak belajar gimnastik tadi, kita belajar terjun, kita kena belajar juga benda tu, benda yang sama. Berpusing kan, pusing ke depan, ke belakang, kita belajar benda yang sama. Tapi bila kita belajar awal, kita nak belajar terjun tadi, kita akan beranikan diri dalam air je pula. Yang lompat-lompat, pusing tadi kita dah tak perlu nak belajar sangat sebab kita dah belajar. Okay, yang kedua adalah pemindahan negatif. Pemindahan negatif ni dia terbalik lah tadi dengan positif. Yang mana kemahiran sedia ada mengganggu kemahiran baru yang kita nak belajar. Sebagai contoh, saya player badminton, contohlah saya player badminton, saya nak belajar tenis. Dalam sukan badminton, kita nak return shuttle, kita gunakan wrist. Kelembutan wrist sangat penting lah. Kita nak return, kita nak smash apa semua. Tapi dalam konsep permainan tenis, kita punya wrist kita kena keraskan. Sebab kita tak boleh lembutkan. Sebab kalau kita lembutkan, kita boleh cedera kita punya wrist. Sebab tekanan bola tenis dengan tekanan bola dengan shuttle tak sama. Bola tenis tu dia besar, jadinya tekanan ni kita kena tahan. Kalau kita lembikkan atau kita tak kuatkan kita punya wrist, maka pergelangan tangan kita akan tersedia lah, mudah tersedia. Dan selain tu, dalam badminton kita ada smash. Tapi dalam tenis dia ada stroke. Kalau smash kita gunakan swing lengan kita. Tapi kalau dalam tenis kita gunakan swing daripada bawah ke atas kan. Dia berbeza lah. Maksudnya kalau kita nak belajar tenis daripada sebelumnya kita bermain badminton agak susah. Dan bila kita nak kembali balik kepada badminton pun kita akan rasa kekok lah. Sebab tu kemahiran yang berbeza. Itu saja. Ya, kita dapat lihat perbezaan antara pemindahan negatif dan positif di situ ya. Maknanya kalau positif ni kita dapat hasil yang baik daripada aktiviti yang sebelum kita lakukan, sukan yang kita lakukan sebelum. Dan untuk yang pemindahan negatif ini, dia memberi kesan yang tidak baik untuk kita. Dan apabila kita dah jadi, benda tu dah jadi habit kita, so benda tu mungkin akan mengacau ataupun mengganggu prestasi kita dalam permainan yang sebenar ya. Okay, sebelumnya kita pergi kepada yang terakhir sekali pada hari ini, iaitu Sadar Adam akan menerangkan dan menerangkan berkaitan pemindahan sifat ya. Okay, teruskan. Baiklah. Bercakap tentang pemindahan sifat, saya mengambil kata kunci sifat. Sifat tu bererti kosong. Okey, baiklah. Merujuk kepada situasi di mana kemahiran yang sedia ada itu tidak mempengaruhi langsung kemahiran proses pembelajaran yang berlangsung. Okey. Maknanya kat sini apa yang kemahiran yang kita ada ni, contoh kita dapat menguasai kemahiran sepak bola. Okey, apabila dalam pembelajaran sukan pingpong kita tak boleh mengaplikasikan kerana kemahiran sepak bola dengan kemahiran pingpong adalah lain. Berbeza. Maknanya kat sini keupayaan tersebut tidak mempengaruhi pembelajaran atau proses pembelajaran setia. Simple saya. Itu saya daripada saya. Okey, terima kasih kepada Saudara Azam dan kawan-kawan saya yang menerangkan berkaitan lakuan motor pada hari ini. Okey, kita dapat simpulkan ya, pemindahan pembelajaran ini dan perbezaan individu menjadi faktor ataupun boleh ubah kepada graf lengkuk prestasi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingat soalan. Soalan? Ada? Maafkan saya. Di dalam saya berbasikal, di Ya. mana saya dapat lihat penggunaan kaki itu begitu dominan sekali di dalam permainan basikal. Ya. Saya nak tanya, lengkuk mana yang agak sesuai dengan permainan basikal? Lengkuk mana yang sesuai ya? Okey. Dia jadi faktor utama tu kita tengok perbezaan individu. Sebab
individu ni dia macam-macam. Kita tengok latar belakang. Contohnya kalau yang dah biasa main aktiviti hiking, dia mempunyai otot yang kuat di bahagian bawah, iaitu peha dan kaki. So untuk graf yang akan ditunjukkan adalah lurus. Okey. Manakala kalau atlet yang dah biasa menggunakan tangan ni, kita boleh tengok dia sama ada dua, sama ada cembung ataupun jengkung. Sebab ada yang tak biasa naik basikal, dia otot dia lemah di bawah, so dia slow. Dia slow dulu, dia nak fasihkan benda tu baru dia belajar naik. Okey, lepas tu untuk cembung, apabila seorang tu dia dah ada ilmu gatih basikal ni, dia dah ada lah, dia dah pandai gatih, tapi dia tak tahu macam mana nak gunakan gear-gear. So dia cembung tak akhir sekali dia ni kan. Dia proses belajaran dia lama sikit kan. Dia nak belajar guna gear. Contohnya guna gear bukit, guna yang gear yang paling berat. Tak logik kan? So situ dia proses pembelajaran berlaku. Okey. Jelas kan? Saya rasa dah tak ada soalan dah. Sebenarnya dah boleh tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ambil sejam. Teh. Kau nak? Pendidikan gila kau ni. Memang orang betul. Tak tahu. Apa nama kau bengak?